Jadi Perdana Menteri tak buat apa-apa. Perdana Menteri fail untuk kontrol dia punya Menteri Kesihatan ni. Jadi kalau kerana kelemahan kita, orang maki kita, orang hamun kita, kita kata kita tak terkesan, maknanya kulit muka kita ni tebal lah. Minta maaf cakap lah, tak sepatutnya kita sebagai Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan sebegitu rupa. Lebih baik dia buat kenyataan yang macam itu hari bila orang kecam dia tentang pengurusan banjir, dia mengakui bahawa kami ada kelemahan, dia minta maaf. Okey, orang boleh terima kenyataan sedemikian rupa. Kita pun tahu dia pun tak ada experience apa semua sekali, walaupun dia pernah menjadi menteri zaman Datuk Najib menguruskan banjir 2014. Tetapi ialah dia bukan Perdana Menteri, dia bukan orang yang the main commander yang mentadbir negara pada ketika itu. So boleh terima, tapi jangan keluar ayat macam ini. Ini penasihat dia lah. Saya tak tahu siapa yang menasihat dia. Dia ada banyak penasihat. Saya mengharapkan penasihat dia memberikan apa yang dipanggil sebagai nasihat-nasihat yang berani. Jangan takut dengan Perdana Menteri kita ni. Dia manusia, makan nasi juga. So kalau kita dilantik menjadi penasihat, bagilah nasihat yang betul. Bagi nasihat yang jangan bagi nasihat yang baik saja. Kalau kita duk jalan bodik saja bos kita ni, lambat laun bos kita ni pun kegaung, Jadi pastikan bagi nasihat yang membina supaya bos kita ni lebih kuat. Ini yang sepatutnya peranan yang dimainkan oleh penasihat. Kalau dia asyik jack, asyik ampu, itu yang orang tak panggil penasihat. Orang panggil punasihat. Itu penting. Okey? Okey tu. Bila Datuk sebut pasal SOP tadi tu, bagaimana Datuk melihat SOP yang tak konsisten dan dual standard sekarang? Adakah kena dasar kerajaan tu atau pemimpin parti yang memerintah kerajaan? Apa komen Datuk? Minta maaf cakap lah, itu sebab kadang-kadang saya cakap kenyataan yang keluar daripada mulut pemimpin-pemimpin kerajaan kita ni kadang-kadang keluar dalam keadaan mereka ni hayal. Kalau contohnya macam KJ lah, kalau dia tidak hayal, macam mana dia boleh wajibkan, contoh mewajibkan orang yang nak pergi Mekah diwajibkan mengambil booster shot. Kalau orang tu nak pergi Mekah, time tu baru dia ambil dos pertama, dos kedua, baru selesai dos kedua, baru je selepas 14 hari baru dapat taraf fully vaccinated. Belum 3 bulan, boleh tak booster shot? Tak boleh. Jadi mana datang idea KJ ni boleh tiba-tiba mewajibkan booster shot? Jadi nampaknya bila dia keluarkan kenyataan tu, dia tak berfikir dulu. Contohnya arahan mula-mula suruh ambil orang yang Sinovac, kena ambil booster shot. Kemudian siapa yang nak pergi juga umrah, kena pastikan sebelum pergi kena ambil swab test. Semasa dekat sana landing pun kena ambil swab test. 3 hari sebelum balik kena ambil swab test. Semua okey, clear. Bila nak balik tu, tanpa dia kaji implikasi daripada kenyataan yang dia keluarkan. Siapa yang balik 2 bulan selamat, boleh buat boleh pakai gelang. Ini satu hal juga ni. Ini satu hal juga yang benda yang saya nampak dia cakap dulu, dia buat announcement dulu, dia fikir kemudian. Akibat daripada benda ni berlaku, maka akhirnya benda yang dah dia putuskan tu dia tak ikut. Contohnya masa mula landing kapal terbang, tiba-tiba semua orang kena pakai magnetize punya elektronik punya gelang. Sedangkan pihak yang mengeluarkan gelang ni belum bersedia. Tak bersedia. Berjam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Last kali dia kena
langgar apa yang dia dah buat. Dia kata okey tak apa, pakai gelang biasa je. Itu satu perkara yang menunjukkan dia tak merancang dengan teratur. Kedua, kita tengok dari segi orang yang baru balik 3 bulan balik-balik diwajibkan kuarantin di hotel. Masa orang ni pergi, modal dia nak pergi menunaikan umrah saja, dia tak pernah terfikir balik nak kena kuarantin kat hotel, nak kena bayar 250 hingga 350 satu malam. Kalau kuarantin 7 hari dah berapa? Orang dah belanja dekat Mekah. Tahulah orang kalau pergi Mekah ni balik dia mesti beli buah tangan. Berapa duit yang ada dalam poket dia habiskan untuk beli buah tangan. Balik-balik sampai airport semua kena kuarantin dekat hotel dan kena bayar tanggung. Mengamuk lagi sekali. Sebab apa mengamuk lagi sekali? Sebab KJ tak merancang. Sebelum dia mengeluarkan kenyataan tu, dia tak boleh keluar kenyataan dalam keadaan hayat. Dia kena faham ada implikasi kewangan. Siapa yang nak tanggung implikasi kewangan? Adakah jemaah yang tiba-tiba kena tanggung implikasi kewangan akibat daripada dia membuat announcement tanpa mengambil kira tentang implikasi kewangan? Dah tahu jemaah balik dalam tangan kosong Kalau mereka yang simpanan penuh, lain cerita. Itu pun lagi satu hal mengamuk. Bila orang dah mengamuk dekat airport, tak puas hati, tiba-tiba dipaksa bayar, dibatalkan. Okey, semua tak payah bayar. Apa yang dah online, orang dah online. Orang dah ni, besok ni kawan-kawan kita yang travel agency akan buat bantahan dekat Beverly Movenpick kan. Mereka akan buat bantahan. Yang mana yang ada duit ni, dia pun booking hotel. Lepas tu dia orang kata free pula. Habis dia dah bayar. Macam mana? Itu sebabnya bila kita buat sesuatu perkara, kita kena pastikan, kita kena rancang dan plan well dulu, baru kita boleh jadikan ianya satu polisi. Kita tak boleh buat dulu, fikir kemudian. Duduk belah sini boleh? Aku pandang kamera kat sebelah ni. Sebenarnya kamera belah sini tak boleh. Okey. Jadi ini antara benda-benda yang saya nampak SOP ni ada sikit double standard lah. Menteri-menteri yang baru balik daripada luar negara boleh pula turun ke lapangan nampak laju je dia orang, cepat je dah ada dekat kawasan-kawasan banjir. Alhamdulillah, yang ini kita rasa baguslah. Tetapi tak bolehlah menteri boleh dapat sedikit keistimewaan. Rakyat biasa ada double standard. Lepas tu orang yang balik, saya ambil contoh lah, Kenapa dia benci sangat dengan orang pergi umrah ni? Saya yang sakit hati sangat bila dia mengeluarkan kenyataan mengatakan dia menghalang. Saya nak beritahu sampai hari ini, Arab Saudi tidak menghalang mana-mana jemaah untuk datang ke Saudi Arabia untuk menunaikan umrah. Tak ada. Tetapi hanya Menteri Kesihatan Malaysia tidak membenarkan rakyat Malaysia untuk menunaikan umrah. Kalau pergi ke Arab Saudi, nak pergi konsert kat Saudi, boleh. Nak pergi urusan perniagaan, boleh. Tapi kalau pergi umrah, tak boleh. Benda ni KJ perlu jawab. Adakah varian Omicron ni memang asal usul Yahudi ni sudah begitu bijak sehingga dia boleh mengenal pasti yang mana orang Islam, yang itu je dia serang. Jadi pakailah otak sebelum buat kenyataan-kenyataan sedemikian rupa. Orang akan petikaikan. Bila orang petikaikan, orang akan cakap ini menteri daripada UMNO. Kenapa UMNO buat macam ni pada rakyat? Itu sebab pandangan saya pada Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Presiden, kita kena tegas.